buku yang kedua, kitab yang kedua, iaitu kitab Sahih Muslim, ya, kitab Sahih Muslim. Okey, cuma mungkin kadang-kadang ada orang yang tersalah dia kata Sahih Al-Muslim. Kalau Al-Muslim itu dah orang Islam kan, ini Sahih Muslim, ya, Imam Muslim rahimahullah. Kita akan cuba melihat sedikit biodata Imam Muslim rahimahullah serta bagaimana beliau menyusun kitabnya, sebab kita belajar tentang metod ataupun manhaj ini untuk kita mengetahui bagaimana kita nak membaca sesuatu kitab, bagaimana kita nak mencari hadis-hadis dalam kitab. Nah, sebab itu kita kena ataupun mengetahui tentang cara-cara ulama menyusun kitab-kitabnya. Okey, ini dia salah satu terbitan yang ada untuk Sahih Muslim dan juga banyak juga cetakan-cetakan yang digabungkan dengan syarah, ya, dengan huraian ulama terhadap kitab Sahih Muslim. Secara umumnya dah disediakan nota sedikit. Ini ringkasan daripada nota yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan semua boleh lihat nota yang ada dan juga berpandukan kepada slide yang disediakan. Okey, Imam Muslim rahimahullah namanya Muslim bin Hajjaj bin Muslim ibn Ward Ushaj Abu Husain. Ini nama Imam Muslim rahimahullah. Suara tak dengar ke? Jelas ke Irfan? Jelas tak, cuma kena kuatkan sikit je. Okey. Itu nama Imam Muslim rahimahullah yang berketurunan Qushair, ya. Qushair merupakan salah sebuah kabilah bangsa Arab, dan Imam Muslim rahimahullah memang keturunannya adalah keturunan Arab, ya. Dia bukan keturunan lain daripada Arab. Itu yang kita maklum, walaupun terdapat perbezaan di kalangan ulama, adakah Qushair, adakah dia sebenar-benar daripada keturunan Qushair ataupun dia maula, ya, ada sebab yang menyebabkan dinisbahkan kepada Qushair, tetapi keseluruhan ulama menyatakan bahawa Imam Muslim rahimahullah memang dia adalah seorang yang berbangsa Arab. Okey, kalau kita lihat asal usulnya, kalau namanya pun kan Abu Husain An-Naisaburi Al-Qushairi, jadi An-Naisaburi itu nisbah kepada tempat kelahirannya, ya, di Iran, ya, di Iran. Dan Naisaburi ini pada zaman Imam Muslim rahimahullah memang satu tempat yang amat terkenal dengan terdapat dengan tempat pengumpulan, berkumpulnya para ulama hadis, ya, berkumpulnya para muhaddisin. Bila berkumpulnya muhaddisin bermaksud banyaknya sanad-sanad hadisnya yang ada di Naisabur. Jadi tak heranlah kenapa Imam Muslim rahimahullah juga di antara jago, ya, jago-jago dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga bila Naisabur berkumpul padanya ulama-ulama hadis yang senior, maka ramailah orang-orang datang ke Naisabur untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seterusnya, ini sedikit gambaranlah yang saya jumpa di manakah letaknya Naisabur, ya. Ini Naisabur. Okey, kelahiran Imam Muslim rahimahullah. Kita lihat berdasarkan kepada perbincangan ulama, seluruh ulama ini sepakat mengatakan bahawa Imam Muslim rahimahullah wafat pada tahun 261, ya, 261 Hijrah, tahun kewafatannya. Cuma mereka berbeza pada tahun kelahirannya. Banyaklah pandangan-pandangan, ada yang menyatakan dia lahir pada tahun 200 Hijrah, ada yang kata 201, 202, ya. Cuma Imam Al-Hafiz Ibn Salah dan Imam Nawawi memilih pandangan bahawa Imam Muslim rahimahullah lahir pada tahun 206 Hijrah. Kerana umur Imam Muslim adalah 55 tahun. Kalau dia wafat pada tahun 261, maka kelahirannya pada tahun 206
206. Itu di antara pandangan dan tarjih, ya, pilihan ulama terhadap bila lahirnya Imam Muslim rahimahullah. Okey, sedikit berkenaan dengan kehidupan Imam Muslim. Ya, diceritakan bahawa bapanya merupakan seorang pendakwah, masyayikh, ya, pengajar. Kemudian maklum bahawa zaman Imam Muslim juga seumpama situasi yang ada di ketika itu, kebanyakan kanak-kanak dihantar ke kutab, tempat belajar asas, kemudian barulah mereka memilih guru-guru masing-masing, bidang masing-masing. Itu sedikit mengenai kehidupan Imam Muslim. Adapun sedikit berkenaan dengan keluarganya, dinyatakan bahawa kalau kita baca nama Imam Muslim itu Abu Husain, Abu Al-Husain, seolah-olah dia anak lakinya bernama Husain, tetapi menurut Al-Hakim Naisaburi, dia ada beberapa ulama yang memang begitu banyak mengkaji Imam Muslim, ya. Antaranya ulama kata Imam Hakim Naisaburi, Imam Ibn Salah, Imam Nawawi. Ini ada antara imam-imam yang begitu fokus dalam mengkaji Imam Muslim, ya. Berkata Imam Hakim Naisaburi, dinyatakan bahawa ayahnya adalah murid ataupun biasa murid kepada Imam Muslim. Menyatakan bahawa aku melihat ahli keluarganya dari kalangan perempuan, tak ada seorang pun lelaki, ya. Dan juga jelas ada satu kisah yang kita akan lihat, kisah bagaimana Imam Muslim ini meninggal dunia bila dihadiahkan kepada keluarga Imam Muslim ni sebekas seraga tamar ataupun kurma. Maka Imam Muslim kata bawa ia masuk ke dalam bilikku. Arahan membawa masuk itu arahan untuk wanita. Ini seluruh ahli keluarganya adalah wanita. Sebab itu ulama Al-Hakim kata tidak ada di kalangan keluarga Imam Muslim ini lelaki, ya. Husain tu kita pun saya pun tak pastilah daripada mana datang Al-Husain, mungkin juga anak saudara dan sebagainya lah, ya. Kita tak pasti, tetapi menurut Al-Hakim, Al-Bukhari dan Muslim, kedua imam ini tidak dikurniakan anak lelaki. Okey, itu sedikit kehidupan. Okey, pengembaraannya seperti mana ulama-ulama lain, Imam Muslim rahimahullah tidak hanya cukup di Naisabur, tetapi juga mengembara, malah pengembaraannya begitu luas. Di situlah beliau bertemu dengan guru-gurunya. Ya, ini makruf, ya, ini satu yang kita ketahui, dan kepentingan kita mengetahui ke mana pengembaraan imam ini supaya kita nak tengok guru-gurunya, adakah dia benar-benar mendengar daripada gurunya. Ya, kadang-kadang mungkin ada guru yang tak pernah keluar daripada tempatnya. Macam mana pula seorang perawi mendengar daripada guru tu? Dengan sebab dia mengembara contohnya, kan? Maka itulah kepentingan kita mengetahui pengembaraan rihlah fi talabil hadis ni, rihlah pengembaraan dalam mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sedikit berkenaan dengan bilangan gurunya. Bilangan gurunya paling mudah kita tengok ajalah, ya, Sahih Muslim. Kalau silsilah sanad tu, yang nama pertama itulah gurunya, kan? Itu mudah untuk kita tahu tentang guru-guru Imam Muslim. Ada juga guru-guru yang tidak disebut dalam sahihnya, contohnya Imam Bukhari, Ali bin Madini, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, ya, dan sebagainya. Ini nama-nama guru Imam Muslim rahimahullah. Okey, Imam Muslim rahimahullah memiliki hubungan yang begitu rapatlah dengan Imam Bukhari. Kalau sebelum ni kita mendengar tentang Imam Bukhari, maka hubungan mereka juga hubungan yang begitu baik, ya. Bagaimana Imam Muslim rahimahullah amat menghormati, memuliakan gurunya, ya. Dalam nota itu dinyatakan beberapa kisah bagaimana Imam Muslim memuliakan gurunya. Pernah dia bertanya, yang diibaratkan oleh seorang perawi menyatakan bahawa seolah-olah seorang kanak-kanak bertanya kepada gurunya. Begitu juga
Imam Muslim bila bertemu dengan Imam Bukhari rahimahullah, dia mencium dahinya. Ditanya soalan kepada Imam Bukhari, Imam Muslim bertanya kepada Imam Bukhari soalan. Bila dia tahu jawapan, maka jawapan itu menyebabkan dia amat menyanjung gurunya, sehingga menyatakan sesiapa yang bersifat hasad dengki, yang tak suka kepadamu wahai imam, bahawa orang tu orang yang salah lah, untuk orang salah, yang tiada sedunia yang seumpama denganmu. Okey, kita juga kalau tuan-tuan dan puan-puan juga ingin mendalami tentang biodata ataupun riwayat hidup Imam Muslim ini, dia terdapat perbalahan antara Imam Muslim dengan gurunya Az-Zuhli, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, masalah Al-Quran, tentang adakah Al-Quran itu makhluk ataupun tidak, dan perbalahan ini membawa asalnya adalah perbalahan pandangan antara Imam Zuhli dengan Imam Bukhari, dan bagaimana Imam Muslim menyokong Imam Bukhari sehingga sanggup mengembalikan semua riwayat-riwayat yang diambil daripada Imam Zuhli. Dia belajar dengan Imam Zuhli, banyak dia ambil hadis daripada Imam Zuhli. Tetapi bila Imam Zuhli ini seolah-olah menafikan pandangan Imam Bukhari, maka Imam Muslim sanggup menghantar kembali semua riwayat-riwayat hadis yang diambil daripada Imam Zuhli. Sanggup dia bersama-sama dengan Imam Bukhari, walaupun ketika itu Imam Bukhari seolah-olah di pulau. Begitu betapa baiknya hubungan antara Imam Muslim dengan Imam Bukhari. Cuma yang menjadi persoalan, apabila kita membaca Sahih Muslim, kita tak dapati pun nama Imam Bukhari dalam tu. Banyaklah pandangan-pandangan ulama yang menyatakan kenapa Imam Muslim tak meriwayatkan hadis daripada Imam Bukhari. Ada pandangan kata bahawa sebab nak menjaga hubungan, dia tak letak nama Imam Zuhli pun tak letak, nama Imam Bukhari pun tak letak, settle, dua-dua tak adalah berlaku pertembungan. Itu pandangan, tetapi kalau kita melihat pandangan yang lebih tepat, saya ada nyatakan dalam nota tu, kerana Imam Muslim bertemu dengan Imam Bukhari, melazimi Imam Bukhari adalah setelah dia selesai menulis kitabnya. Dah selesai dah pun. Dia tak letaklah nama Imam Bukhari dalam Sahih Muslim. Imam Muslim kalau tak silapnya selesai menulis kitabnya pada tahun 250 Hijrah. Dan dia bertemu dengan Imam Bukhari juga pada tahun 250 Hijrah. Di akhir-akhir 6 tahun sebelum meninggalnya Imam Bukhari rahimahullah. Dan Imam Bukhari pun tahu kitab Sahih Muslim, kan dia tak tahu, sebab Sahih Muslim itu masyhur. Dia tahu Imam Muslim hasilkan Sahih Muslim, dia tahu nama dia tiada dalam Sahih Muslim, dia tahu, tetapi begitu sikap dan perbuatan alim kabir terhadap Imam Muslim rahimahullah. Okey, ini yang dinyatakan Imam Muslim dan Imam Bukhari. Kemudian sedikit tentang kehidupan Imam Muslim ni berniaga pakaian. Ceritakan bahawa Naisabur adalah satu pusat perniagaan pakaian yang terkenal. Maknanya sesiapa yang ingin mencari pakaian yang terbaik, fashion terkini mungkin zaman tu, maka bolehlah pergi ke Naisabur. Dengan sebab itu harta ataupun rezeki Imam Muslim ni luas. Sebab itu dia boleh mengembara jauh mencari hadis Nabi SAW untuk menyampaikan hadis. Nyatakan bahawa dia juga menyampaikan hadis di kedainya. Begitu yang disebut oleh pengkaji-pengkaji. Okey. Kemudian ini beberapa kisah lah. Ini kisah yang dinyatakan tentang kewafatannya, sebabnya. Diceritakan bahawa ketika sedang Imam Muslim mungkin tak pernah dengar hadis itu, yang tak ketahui, dia tak mengetahui tentang hadis itu, dia balik
ya, dia balik untuk mengkaji, nak cari sendiri hadis tu, dia masuk ke dalam mungkin maktabahnya, biliknya, kemudian dihadiahkan kepada keluarganya seraga, ya, kurma, tamar. Imam Muslim kata bawa masuk raga tersebut ke dalam bilik maktabahnya, sambil dia cari, dia mengambil kurma satu persatu hingga habis. Mungkin banyak kurma yang dia makan, menyebabkan pada keesokan paginya, ya, dia jumpalah dengan hadis yang dicari, tetapi Imam Hakim menyatakan bahawa itulah di antara sebab menyebabkan dia sakit dan akhirnya meninggal dunia, ya, ketika berumur 55 tahun. Itu dengan biodata Imam Muslim rahimahullah. Okay, kita masuk kepada Sahih Muslim. Imam Muslim rahimahullah tidak memberikan nama khusus kepada kitabnya, ya, maka sebab itu ulama pun ada yang namakan kitab ini sebagai Jami' al-Jami', ada yang menamakannya sebagai As-Sahih. Cuma Imam Muslim ni dia banyak karya-karya yang lain, ya, dia banyak karya-karya yang lain. Dalam karya-karya tu disebut bahawa dia menghasilkan kitab musnad, dia menghasilkan musnad sahih, seolah-olah dia menamakan kitabnya itu dengan Al-Musnad, ya, Al-Musnad. Kalau dalam nota ni dinyatakan bahawa aku tidak letakkan dalam musnad ini kecuali sesuatu pun kecuali dengan hujah, semuanya bersebab, semuanya berdalil, ya, diletakkan. Aku menulis Al-Musnad As-Sahih, dia menamakan kitabnya dengan Musnad As-Sahih. Apa maksud musnad? Maksudnya yang bersanad lah, ya, yang bersanad. Kadang-kadang musnad juga bermaksud hadis yang disusun ikut turutan nama sahabat, kan. Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad itu hadis disusun mengikut nama sahabat. Tetapi musnad yang dimaksudkan dengan Imam Muslim ini adalah hadis yang bersanad lengkap, ya, ataupun mungkin marfu', ya, mungkin juga marfu'. Okay. Apakah sebab penulisan Sahih Muslim ini? Kalau kita baca muqaddimah Sahih Muslim, kita akan jumpa, ya, sebelum Muslim memulakan kitabnya, dia letakkan muqaddimah. Dalam muqaddimah tu ada dinyatakan sebab muridnya memintanya untuk menghasilkan satu kitab yang ringkas, mengandungi hadis-hadis Nabi SAW yang mudah untuk diambil, yang meminta itu mungkin Ahmad bin Salamah, seorang itu antara muridnya yang paling hampir dengan Imam Muslim rahimahullah. Okay. Sebab yang kedua juga disebut dalam muqaddimah, ya, tetapi di akhir-akhir sedikit dekat muqaddimah dinyatakan bahawa dia melihat orang-orang yang menggelar dirinya sebagai muhaddis. Zaman Imam Muslim pun ada, ya, zaman Imam Muslim maknanya ada orang yang menggelar dirinya sebagai muhaddis, ahli hadis, tetapi menyampaikan hadis-hadis yang tidak diketahui asal usulnya, malah menyampaikan sesuatu yang mungkar, dhaif kepada orang awam, dia kata. Maka ini sesuatu yang tak elok, sesuatu yang perlu dibaiki. Itu pada zaman Imam Muslim rahimahullah. Jadi dengan sebab dua perkara ini menyebabkan Imam Muslim mengumpulkan ataupun menghasilkan Sahih Muslim rahimahullah. Lama, ya, Imam Muslim menghasilkan Sahih Muslimnya selama 15 tahun. Kalau Sahih Bukhari 16 tahun, ya, dinyatakan oleh ulama, tetapi Sahih Muslim 15 tahun. Ada juga Imam Nawawi kata 16 tahun, tetapi kalau ikut yang sebenar, ikut pandangan muridnya Ahmad bin Salamah, mengikut Imam Muslim dalam kalau kita lihat, kalau 15 tahun ni sejak berumur 29 tahun, ya, sejak berumur 29 tahun sehinggalah tahun 250 barulah Imam Muslim siap. Memanglah
satu hadis tu nak dikaji, nak dipastikan perawinya, nak pergi mengembara mendapatkannya, ya. Itu yang dimaklumkan bila Imam Muslim menghasilkan Sahih Muslim. Okey, daripada berapa, kata Imam Muslim, aku menghasilkan Al-Musnad As-Sahih ini daripada 300,000 hadis yang didengari. Daripada 300,000 hadis, dipilih yang terbaik, dipilih yang paling tinggi statusnya, kemudian dimasukkan Sahih seumpama Sahih Bukhari, seumpama tuan-tuan dan puan-puan semua dengar kerisauan Abu Zur'ah dan Abu Hatim ialah dua orang imam yang besar yang hidup sezaman dengan Imam Muslim, ya. Ini memang ulama jarh wa ta'dil, Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Imam Muslim rahimahullah meminta kepada Abu Zur'ah dan Abu Hatim ni lihat kitabnya, dan mereka mengakui akan kehebatan ataupun ketinggian nilai Sahih Muslim. Cuma yang merisaukan mereka kata, kami risau akan ada orang mubtadi', para pembid'ah yang akan mengkritik, menyatakan bahawa kenapa ini amalan ni tak ada pun dalam Sahih Muslim, padahal itu kitab sahih. Dipersoalkan, kalaulah kitab tu kitab sahih, jadi kenapa perkara ini tak ada dalam kitab tu, kenapa hadis ini tak ada? Zaman Imam Muslim pun sudah wujud persoalan-persoalan ini. Jadi sebab itu Imam Muslim kata, aku mengumpulkan hadis ini adalah hadis yang bukan semua yang aku kumpulkan dalamnya adalah hadis, bukan semua sahih aku letakkan dalam kitab ni, tapi aku letakkan sahih yang mujma' alaih, yang telah disepakati ini sahih. Itu di antara, ya, pandangan Imam Muslim. Dan jawapan itu ialah iqna'. Jawapan itu telah menyebabkan Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur'ah merasa ada jawapanlah bagi orang-orang yang ingin mengkritik Sahih Muslim rahimahullah. Kritikan itu sudah pun wujud sejak permulaan Imam Muslim menghasilkan kitab sahihnya. Okay. Muslim dia ada muqaddimah, dia ada 6 kitab dan ada hadis-hadis. Okay. Ada muqaddimah, tak banyak kitab yang ada muqaddimah, ya. Malah ulama menyatakan bahawa Imam Muslim lah antara imam yang awal meletakkan pendahuluan bagi kitabnya. Pendahuluan yang membincangkan tentang di luar daripada hadis itu sendiri, ya. Maknanya dia bukan mengumpulkan hadis dalam tu, tetapi muqaddimah ni berisi sebab, mengandungi perkara-perkara prinsip, ya, prinsip dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini di antara perkara yang dinyatakan dalam muqaddimah, ya, muqaddimah Sahih Muslim. Ada setelah sedikit sebab, setelah membincangkan tentang perawi, tabaqat perawi, Imam Muslim pun meletakkan kalau tak silapnya 7 bab kewajipan mengambil riwayah daripada perawi thiqah, ancaman berdusta ke atas Rasulullah, larangan menyampaikan semua yang didengari, bab berkaitan para perawi dhaif, bab berkaitan isnad daripada agama, ya, bab yang menyingkap kecacatan dan aib para perawi, bab keadaan yang sahih daripada pengriwayatan antara sesama perawi. Semua bab-bab ini diisikan ayat Al-Quran, diisi dengan hadis-hadis, diisikan dengan sahabat, diisikan dengan kata-kata tabi'in dan sebagainya. Semua, ya. Imam Muslim meletakkan bab pertama, contohnya dia letakkan ayat Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh, ya, saya bawa contoh, ya, contoh mukadimah tersebut. Okay. Ini contoh mukadimah. Nampaklah, ya. Ini contoh mukadimah Sahih Muslim, ya, mukadimah Sahih Muslim. Okey. Ini semua berkenaan dengan
pendahuluan, ya, syarat. Okey. Inilah bab yang pertama, bab wujubi riwayah an thiqat wa tarkil kadzabin. Itu pun terangkanlah tentang bab ni. Dia bawa ayat Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ya. Dia bawa hadis Nabi, man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhib fa huwa ahadu kadhibain atau kadhibin. Haddatsana, dia bawa sanad. Kemudian dia bawa bab kedua, babu fi tahdhir minal kadhib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun bawa sanad, la takdzibu alayya fa innahu man yakdzib alayya yalijul nar. Ini contoh-contoh yang ada dalam muqaddimah Imam Muslim rahimahullah. Okey, kita kembali kepada slide. Okey. Okey. Hadis-hadis yang diriwayatkan dalam muqaddimah sahih tidak seumpama hadis yang diletakkan dalam sahih Muslim. Sama ke darjat hadis yang diletakkan dalam muqaddimah? Kita dah tengok kan, ada hadis, ada kata-kata sahabat, sama ke darjatnya dengan hadis dalam sahih Muslim itu sendiri? Maka kita lihat ulama membezakan. Ulama membezakan antara hadis yang diletakkan dalam muqaddimah dengan hadis yang diletakkan dalam sahih Muslim, ya. Dia ada beza. Sebab itu ulama bila mereka takhrij, ya, kita ada kitab-kitab takhrij kan. Lepas tu takhrij ni maksud dia kita nak tahu sumber hadis itu, sumber dia dekat mana. Itu ilmu takhrij. Jadi ulama bila hadis itu dalam sahih Muslim, mereka akan contohnya mereka akan letak simbol mim, maknanya hadis itu dalam sahih Muslim, ya. Kalau hadis itu dalam muqaddimah sahih Muslim, mereka akan letak contohnya mim qaf, maknanya bukan dalam sahih Muslim tetapi dalam muqaddimah sahih Muslim. Perbezaan simbol ini menunjukkan perbezaan lain hukumnya di antara hadis dari dalam muqaddimah dengan hadis dalam sahih Muslim itu sendiri, ya. Kalau orang kata kita cari tak jumpa kan, rupa-rupanya dalam muqaddimah. Okey, ada orang persoalkan kenapa bukankah Imam Muslim antara tujuannya mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW sahaja, dia tak kumpulkan kata-kata tabi'in, kata-kata sahabat? Kenapa ada saya jumpa kata-kata tabi'in? Kata-kata tabi'in itu dalam muqaddimah, bukannya dalam isi sahih Muslim. Ada berbeza yang ada dalam sahih Muslim itu sendiri. Okey, jugalah bila selesai muqaddimah, kemudian Imam Muslim kata apa? Dengan pertolongan Allah kami mulakan. Maknanya muqaddimah tu bukan permulaan lagi, bukan kitabnya lagi. Maknanya kitabnya hadis yang dia nak, hadis yang dia mengikut syaratnya adalah hadis bukan di dalam muqaddimah, ya, tetapi pada yang ada dalam kitab sahih Muslim. Okay. Nama-nama kitab dalam sahih Muslim. Okey, sahih Muslim dikategorikan sebagai al-jami'. Jami' ni maksudnya mengandungi semua topik-topik dalam Islam. Memang ada ulama yang persoalkan bukan jami' ni. Contohnya kita silap saya, Ad-Dihlawi menyatakan bahawa sahih Muslim bukan jami', dia kata sunan. Sebab apa? Sebab dalam hadis-hadis dalam tafsir sikit sangat, hadis-hadis berkenaan dengan tafsir tu sikit, tapi ada. Jadi ulama kata dia bukan sunan tetapi ia adalah jami'. Jadi kenapa hadis-hadis dalam kitab tafsir tu sikit? Ya, ulama kata banyaklah jawapan-jawapan ulama. Sebab tafsir ni kadang-kadang hadisnya dah ada dalam bab yang lain. Sebab Imam Muslim dia kurang mengulang hadis, tak seumpama Imam Bukhari, dia kurang nak ulang semula hadis. Jadi dah kalaulah kitab itu ada kaitan dengan kalau hadis tu ada kaitan tentang hukum, dia juga ada kaitan tentang tafsir, mungkin Imam Muslim dah letak dalam hukum, jadi dia tak ulang dalam tafsir. Sebab itu hadis-hadis dalam kitab tafsir itu sedikit, ya. Itu yang dinyatakan oleh ulama.
Okey, kita tengok sedikit contoh-contoh bab yang ada, kitab-kitab yang ada. Ini contoh kitab, ya. Ini contoh kitab. Kitabul Iman, Kitabul Taharah, Kitabul Salah, sampailah kitab tafsir. Sampailah kitab tafsir. Ini kitab. Setiap kitab kita maklum di bawahnya ada bab. Setiap kitab itu di bawahnya ada bab. Dalam Kitabul Iman dia ada bab Ma'rifatil Iman. Banyak bab dalam Kitabul Iman. Kitab Taharah, bawah kitab Taharah pun ada bab Fadl Wudu, bab Wujubil Taharah Lissalah. Setiap kitab di bawahnya ada bab. Ini kitab. Kita maklum bahawa Imam Muslim hanya meletakkan nama kitab. Ya, dia letakkan nama kitab je. Ni dia letak Kitabul Iman, Kitabul Taharah, Kitabul Haid, Kitabul Salah, Kitabul Masajid. Bab-bab ni tak letak. Ni bukan daripada hasil Imam Muslim, tak. Bab wudu, bab fadil wudu, ya. Ni bukan daripada itu cetusan Imam Muslim, tidak. Yang Imam Muslim buat hanya kitab saja. Habis itu siapa yang buat bab-bab ni? Bab-bab ni dilakukan oleh imam-imam yang datang selepasnya. Ramailah di kalangan ulama yang cuba mewujudkan nama-nama bab bagi hadis-hadis dalam kitab-kitab Sahih Muslim. Ya. Pecahan setiap kitab kepada bab-bab bukanlah daripada penulisan Imam Muslim, tetapi ia hasil usaha para ulama kelasnya untuk memudahkan kefahaman. Ya, ulama sendiri yang buat. Okay. Kenapa mereka buat? Untuk memudahkan faham, senang nak cari. Bab yang paling masyhur adalah bab yang paling baik kata ulama, bab yang diletakkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi kan dia syarah Sahih Muslim, dia letak bab. Tetapi betapa hebatnya Imam Muslim, walaupun dia tak letak nama bab, dia letak kitab saja. Tetapi susunan setiap hadis itu seolah-olah sudah menggambarkan bab. Letak je tajuk. Sebab hadis tu semua membicarakan tentang satu bab. Dia tak letak nama bab, tetapi susunannya seolah-olah ada topik-topik tertentu. Itu di antara kehebatan Imam Muslim rahimahullah. Dan ulama menyatakan bahawa kenapa Imam Muslim tak letak nama bab ni? Sebab apa? Dia pandangan banyaklah. Kata Imam Nawawi kata sebab dia tak nak, Imam Muslim tak nak supaya kitab ni panjang. Ya, pun ada juga orang kritik, ya, macam-macam ni. Kalau kritik-kritik ni memang, kalau orang suka kritik memang dia kritik kan. Orang kritik Imam Nawawi kalau letak nama bab pun bukannya panjang pun kan, letak nama bab je. Jadi ada juga ulama mengatakan bahawa tujuan Imam Muslim bukan fiqh, dia bukan nakkan fiqh tu, tetapi tujuannya nak mengumpulkan hadis, sesuatu hadis yang berkenaan, nak mengumpulkan sanadnya, nak mengumpulkan hadis sokongannya, syawahid, mutaba'ah, semua, ya. Sebab itu dia tidak letakkan nama-nama kitab. Okey. Seterusnya, ini bilangan kitab ada 54. Ini memang banyak perbandingan lah di kalangan ulama. Kita mengambil pengiraan Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, ya. Okey. 50 kitab, 54 nama kitab, bab ada 1329 bab. Hadis ada berapa? Ada 3033. Ini juga hasil kiraan Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi tanpa diulang. Ini juga telah dinyatakan oleh Dr. Sanusi tadi, maksud pengulangan. Dan dengan pengulangan ada 5777, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kenapa berbeza cara kira kitab? Yalah, sebab ada ulama kata ini kitab ni bukan bab. Ada yang kata ini kitab ni bab ni bukan kitab, sebab tu dia agak berbeza. Ya. Kenapa berbeza pengiraan hadis? Sebab ada ulama yang kiraan secara pukal, palu. Tapi Muhammad Baqi kata, saya tak nak buat pukal, saya nak kira satu persatu. Maka dia pun dapat 3033. Banyaklah, ya, kenapa perbezaan ni.
Kadang-kadang perbezaan riwayat, ya. Kadang-kadang ada naskah, perbezaan naskah, ada naskah ni hadis tak ada, sana hadis ada, ya. Dan begitulah perbezaan yang perbezaan bilangan, ya, sesuatu hadis. Okey, ciri-ciri hadis sahih Muslim, kita maklum dia adalah hadis sahih. Berarti hadis sahih kesemuanya, majoritinya hadis-hadis marfu', yakni yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis mauqufat dan muallaqat tu tak ada. Kecuali sedikit. Okey, kita lihat perawi, tingkatan perawi dalam di sisi Imam Muslim. Imam Muslim sendiri bagi tahu perawi ini ada berapa jenis. Dalam mukadimah ada perawi yang begitu sempurna, hafiz mutqin, hafal, tekun, dhabit. Ada perawi yang okey tapi kurang sikit daripada peringkat pertama. Ada perawi pula yang jenisnya yang dhaif, meriwayatkan hadis-hadis yang munkar, yang ditolak, yang dhaif. Imam Muslim kata, aku akan mengambil hadis perawi peringkat pertama sahaja, kata Muslim. Kalau dah selesai peringkat pertama, aku akan mengambil para perawi peringkat kedua. Peringkat ketiga tak ada, kata Imam Muslim rahimahullah. Maknanya dalam Sahih Bukhari ada jenis perawi tabaqat pertama, peringkat pertama, dan ada juga jenis perawi peringkat kedua. Ya, ada ulama yang katakan bahawa kalau di sisi Imam Bukhari hanya ambil peringkat pertama sahaja. Dia tak ambil kategori perawi peringkat kedua. Ini antara perbezaan yang menyebabkan Sahih Bukhari itu lebih sah, ya. Peringkat ini lebih sah, lebih sahih daripada Sahih Muslim. Okey. Seterusnya kita masuk kepada kaedah. Bila kita baca Sahih Muslim, pertama sekali kita dah tahu dah ada kitab, ada nama kitab, dan nama bab itu bukan perbuatan Imam Muslim tetapi perbuatan ulama-ulama selepasnya. Tapi ia memang memudahkan kita. Antara cara Imam Muslim, dia menggabungkan guru, menggabungkan para perawi dalam satu sanad dengan kalimat wa dan digunakan siul ha, maknanya mengubah ha ni maksudnya mengubah sanad. Malah dia kalau dia bawa hadis daripada perawi yang ramai, dia kata lafaz ni milik si fulan, bukan si fulan. Kita akan tengok contoh nanti insya-Allah. Dan juga dia membezakan antara lafaz menyampaikan hadis, hadatsana, akhbarana an, ya, bezakan antaranya. Dan juga Imam Muslim juga menyatakan tentang maklumat tentang perawi dalam sanad. Ini kaedah yang dilakukan oleh Imam Muslim rahimahullah. Okay, ini contoh. Hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, hadatsana Waqi', hadatsana ni lafaz ada alfazul tahammun, ya, ini lafaz bagaimana cara Imam Muslim menerima hadis Bakar bin Abi Syaibah. Dia dengar dia gunakan lafaz sami'tu, ya. Ini lafaz itu ada tahammun. Ini dikatakan wa ni maksud dia apa? Ini dikatakan sebagai wa ni maksudnya itu sebagai sebab telah menyampaikan kepada kami Waqi' dan juga Abu Muawiyah. Sama dua orang yang menyampaikan kepada beliau, begitu. Ya. Okey. Ha, ini penggunaan perkataan ha. Ya, ha ni maksudnya tahwil dia. Dalam hadis ni ada dua sanad. Pertama Abu Bakar, gurunya yang pertama, dan gurunya yang kedua adalah Yahya bin Yahya. Yahya bin Yahya ni guru yang masyhur. Okey, ini dua sanad, dia gabungkan antara dua sanad. Wallahu lahu, lafaz yang dia akan sebut ni lafaz
yang dinyatakan oleh Yahya, bukan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Hadis yang sama diambil daripada dua orang guru, Abu Bakar dan Yahya. Ada perbezaan sedikit lafaz mereka. Jadi lafaz Yahya tu yang dalam Sahih Muslim ni dia letak lafaz Yahya bin Yahya, lafaz lahu. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa detailnya, betapa telitinya Imam Muslim rahimahullah. Kita biarkan kita, kalau kita nampak hari itu sama je, lebih kurang je, kita satu je lah kan, itu kita. Tapi Imam Muslim begitu teliti dan takut tersalah dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh tentang diceritakan satu perawi, maklumat tentang perawi Abu Sufwan ada huwa Abdullah bin Abdul Malik. Sebab dia dapat dekat gurunya Zuhair ni, dia dapat kat gurunya Abu Sufwan saja, bukan nama penuh. Jadi dia tak letak nama penuh dekat sanad, sebab yang dia dengar Abu Sufwan sahaja, tak ada nama penuh. Jadi akhirnya dia ceritakan Abu Sufwan tu siapa? Abdullah bin Abdul Malik. Itu antara amanahnya Imam Muslim, yang dia dengar itulah yang disampaikan. Walaupun tak sempurna, dia dengar bin tak ada, nama penuh tak ada, itu yang disampaikan. Cuma dia terangkan selepasnya. Ini ke betapa amanahnya Imam Muslim rahimahullah. Okay. Juga Imam Muslim rahimahullah juga antara yang dijumpai oleh para pengkaji, lafaz yang sahih dan adalah lafaz yang ada cacat, dia letakkan lafaz yang sahih. Dia pun akan nyatakan kecacatan yang dia tak letak. Tapi di antara, ya, contohnya apa? Ya, Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang agak panjang tentang puasa sunat. Su'ila an sawmi yaumil itsnain. Nabi ditanya tentang, seolah saya tanya tentang puasa hari Isnin. Jawapannya adalah, ya, jawapan Nabi SAW itu hari yang aku dilahirkan padanya. Padahal ada riwayat nyatakan bahawa Nabi ditanya tentang puasa hari Isnin dan Khamis. Ada satu riwayat Nabi ditanya puasa hari Isnin dan Khamis. Imam Muslim hanya letak hari Isnin sahaja. Kenapa? Dia pun ceritakan, kami diamkan tentang hari Khamis kerana kami dapati ia lemah. Kerana kami dapati ia lemah. Ini teknik ataupun kaedah yang dinyatakan oleh Imam Muslim. Dia tak letak hari Khamis tu, walaupun ada, sebab riwayatnya riwayat yang ada masalah. Okey, ini kaedah Imam Muslim rahimahullah. Okey, hadis disusun dengan amat baik dan sempurna tanpa menyatakan nama bab. Sesiapa yang membaca kumpulan hadis akan mendapat gambaran yang lengkap tentang satu perbincangan, walaupun tak ada nama bab. Asalnya kan ni dah ada nama bab, tapi bila dah letakkan nama bab, memang hari-hari itu melengkapkan perbincangan tentang daging korban, bila, sejauh mana, berapa lama boleh simpan. Itu maknanya dalam satu topik daging korban je dah ada beberapa hadis yang menyempurnakan perbincangan tentang daging korban. Okey. Hadis yang kelihatan memiliki perawi yang dihukumkan sebagai hasan tidak dibiarkan bersendirian. Dia ada hadis yang tak sampai ke darjat sahih, ada dalam Sahih Muslim, tetapi tidak dibiarkan, dia disokong dengan hadis yang kuat. Inilah hadis-hadis yang tak sampai sahih, inilah yang dinyatakan oleh ulama sebagai mutaba'ah. Dia hadis-hadis sokongan. Sebab dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ulama bagikan kepada hadis usul dan juga hadis mutaba'ah dan syawahid. Apa maksud hadis usul? Hadis usul ni maksudnya hadis yang betul-betul ikut syarat. Ya? Apa maksud hadis mutaba'ah? Hadis mutaba'ah ni kadang-kadang tak sampai syarat pun, tapi ada. Sebab apa ada? Sebab dia semata-mata sokongan, semata-mata nak banyakkan sanad. Itu beza antara hadis usul dengan hadis mutaba'ah. Macam ni bezakan
membezakan antara usul hadis mutaba'ah ni memang sukar. Ya, kita kena kaji dulu dan kita ini pengulangan hadis walaupun Imam Muslim kata kita nak ulang hadis, tetapi ada juga pengulangan yang kalau terpaksa diulang, ya, ada yang dengan lafaz yang lengkap. Hadis ini diulang secara lengkap yang kita janais ada, kita mencarikan tentang jenazah dan kitab tentang adhahi, diulang. Tapi hadis ini Minta maaf tuan, puan sekejap saya cuba hubungi Dr. Zul sebabnya mungkin line Dr. Zul agak terputus. Kejap. jelas ke? Boleh tak? Okey, Ustaz boleh soalan Ustaz terputus-putus sikit Ustaz. Oh ya. Ah, Lama ke putusnya? tak, tapi kadang okey, kadang ada terputus. Clear. Oh. Okey, sekarang. Sekejap Ustaz. Putus-putus sikit Ustaz. Ya. Okey. Jelas ke? Satu, dua. Ustaz cuba dengar tapi dia kadang hilang. Oh, okey. Okey. Ni okey dah sikit. Sebab kawasan ni memang agak 2-3 hari ni agak masalah lah. Okey, saya sambung sikit lagi insya-Allah. Minta maaf lah atas kegangguan yang ada. Okey, kita tengok seterusnya masih lagi kadang-kadang pengulangan hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim ini, ya, kadang-kadang diulang secara penuh dan kadang-kadang diulang secara
secara separuh, sebahagian, adalah contoh-contohnya, dan sahabat-sahabat semua boleh lihatlah dalam nota yang diberikan. Okey, Imam Muslim rahimahullah dia tak sentuh tentang muskil. Muskil ni maksudnya mungkin ada perkataan yang kita tidak faham dalam hadis, dia tak sentuh, dia tak terangkan. Imam Muslim tak sentuh tentang mukhtalif, hadis-hadis yang kelihatan bertentangan. Imam Muslim rahimahullah dia tidak hurai. Gharibul Haris pun tidak menyatakan, ini sebab itu ulama menyatakan bahawa Imam Muslim rahimahullah menghasilkan kitabnya lebih kepada aspek sanad, lebih kepada aspek sanad. Okey, itu antara perkara-perkara yang ada dalam Sahih Muslim rahimahullah, dan juga itu sahaja yang dapat saya nyatakan tentang Sahih Muslim rahimahullah. Okey, boleh kita nyatakan bahawa Imam Muslim sangkut Allah adalah pelopor bagi meteorologi. Tak ada sangkut Ustaz. Minta maaf, ada sangkut lagi ke? Okey. Sangkut ya? Okey, Allahu Akbar. Okey, untuk akhirnya Imam Muslim rahimahullah adalah seorang imam yang diakui akan tanya malah kitab sahih yang begitu baik, dianggap sebagai kitab, ada ulama yang mendahulukan ataupun yang menyatakan Sahih Muslim ini lebih utama daripada Sahih Bukhari, juga tidak dinafikanlah sebab Imam Muslim, jelas ya, Imam Muslim dikelilingi oleh kitab-kitabnya, guru-gurunya, dan berbeza dengan Imam Bukhari yang menghasilkan kitabnya ketika dia musafir. Okey, itu sahaja kot yang dapat kita bincangkan tentang Sahih Muslim. Saya mohon maaf di atas gangguan yang ada, saya pun agak sukar sebenarnya. Kalau nak kata dekat dengan wifi ni, dah dekat dah ni. Selalunya saya duduk di bawah ni memang dah agak hampir dengan line, tetapi yalah, mungkin masa kot 2-3 hari ni agak bermasalah sikit line di kawasan saya. Saya mohon ampun. Okey. Itu saja Irfan. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Zuhairmi di atas penerangan. Kami mohon maaf sebab di atas talian internet. Mungkin insyaAllah kalau ada rezeki nanti kita akan sambung dengan talian internet yang lebih baik. Tapi diucapkan terima kasih kepada Dr. Zul kerana sudi untuk berkongsi tentang metodologi Sahih Muslim, yang mana kalau kita tengok dari metodologi Sahih Muslim dengan Sahih Bukhari ni ada sedikit berbeza, yang mana Sahih Muslim ni dia lebih Imam Muslim rahimahullah ta'ala lebih mementingkan dari sudut seni sanad itu sendiri. Kalau kita tengok ada beberapa kaedah sanad itu yang mana diterangkan oleh Dr. Zuhairmi tadi, yang mana seni sanad yang ditunjukkan jalan sanad hadis yang banyak oleh Imam Muslim itu adalah satu keistimewaan yang ada dalam Sahih Muslim. Jadi terima kasih diucapkan kepada Dr. Zul di atas pengursian tadi. Mungkin kita akan masuk akan lihat dalam 5 minit untuk kita teruskan dengan Sunan Abu Dawud, yang mana akan disampaikan oleh Dr. Amiruddin yang merupakan pensyarah kanan juga Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. InsyaAllah kita akan mula balik pada 11 suku, dan saya harap tuan dan puan masih bersama kami untuk sesi yang seterusnya insyaAllah.